Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nasrul Haq Mustaqim bin Muhammad Noor, nombor matrik I18303354. Okey, hari ini kami akan membincangkan kepada anda tentang sebuah ulasan artikel yang bertajuk Persepsi Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam Menjalankan Kaunseling Kerjaya di Kalangan Murid Berkeperluan Khas. Okey, artikel ini ditulis oleh Sazalia Muhammad Saleh dan Rosadah binti Abdul Majid. Mereka ini daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, tanpa buang masa lagi, kita terus masuk kepada pengenalan kita, iaitu artikel ini mengetengahkan kepada tanggapan guru bimbingan dan kaunseling GBK terhadap pembentukan kerjaya murid berkeperluan khas memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi dalam profesen tersebut. Okey, kenapa pentingnya kaunseling kerjaya kepada murid berkeperluan khas ni? Kerana apa? Kerana pemilihan kerjaya mereka sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana mereka memerlukan bimbingan daripada guru bimbingan dan kaunseling untuk mengetahui apakah kerjaya yang sesuai untuk mereka. Dan platform ini juga sangat penting supaya boleh membentuk keterampilan vocational yang sesuai dengan minat mereka. Dan penyelidik juga menyatakan bahawa perkhidmatan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas ini adalah sebahagian daripada fokus penting yang perlu dititikberatkan. Okey, ini juga sangat-sangat membantu kepada murid dan murid berkeperluan khas yang mampu membantu mereka bergerak ke arah kerjaya mereka, dan ini juga mampu menangani keperluan pembangunan semua pelajar melalui ataupun menerusi sebuah program kaunseling yang lebih komprehensif. Okey, dan oleh itu juga setiap daripada kaunselor perlulah mempraktiskan ataupun menjalankan sesi kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas juga supaya mampu membantu mereka dengan lebih jelas dan lebih baik. Dan ini juga dijadikan dan dilaksanakan di luar negara. Dilaksanakan di luar negara dan mereka menggunakan platform ini sebagai pusat perkembangan pelajar. Okey, seterusnya kita akan masuk juga kepada apakah isu yang diketengahkan oleh penyelidik dalam kajian ini. Okey, mari kita lihat. Okey, isu yang ditengahkan adalah apakah persepsi guru bimbingan dan kaunseling dengan pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas dari aspek latihan, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran dalam melaksanakan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas, dan apakah hubungan di antara persepsi guru bimbingan dan kaunseling dengan pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Okey, setiap daripada guru bimbingan dan kaunseling perlulah ada latihan yang khusus untuk membimbing murid berkeperluan khas ini melalui sesi kerjaya. Kerana apa? Seperti mana yang kita tahu, murid berkeperluan khas ini adalah murid di kalangan pendidikan khas. So, untuk membimbing mereka ini ke arah kaunseling kerjaya, di dalam kaunseling kerjaya memang agak sulit. Kerana apa? Murid berkeperluan khas ni berada, macam mana kita tahu, berada di tahap-tahap berbeza, tahap IQ pandai yang berbeza. So, perlu ada latihan yang khusus untuk mereka supaya boleh menjalankan kaunseling kerjaya itu dengan sangat-sangat baik. Okey, seterusnya kita akan masuk apakah metodologi kajian yang dijalankan oleh penyelidik dalam kajian ini. Iaitu, yang pertama, mereka menggunakan kuantitatif, yang kedua, mereka menggunakan tinjauan, dan yang ketiga adalah persempelan. Okey, dari segi tinjauan, mereka memilih untuk pergi ke tempat di sekolah-sekolah dan sebagainya untuk melihat bagaimanakah kaunseling kerjaya dilaksanakan dan bagaimana perilaku murid-murid berkeperluan khas ini, supaya dapat gambaran atau visual yang lebih jelas. Dan daripada segi persempelan pula, mereka buat persempelan ini secara rawak, dan mereka memilih mengikut aliran sekolah yang tersendiri, dan mereka memilih aliran sekolah integrasi dan vocational di peringkat sekolah menengah.
Seterusnya, yang ketiga iaitu kita perlu tengok juga apakah kepentingan kajian ini. Okey, mari kita lihat. Okey, dari segi kepentingan kajian, pekaji menyenaraikan untuk melihat sejauh mana persepsi guru bimbingan dan kaunseling terhadap latihan, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran dalam menjalani kaunseling kerjaya bagi murid berkeperluan khas. Dan ini juga untuk membantu mereka mengetahui kerjaya yang sesuai untuk diri sendiri dalam konteks murid berkeperluan khas. Perlu meningkatkan potensi diri tanpa memikirkan kekurangan diri dalam mencapai kerjaya yang diimpikan. Kerana apa kepentingan kajian ini perlu dititikberatkan? Kerana apa? Setiap individu itu yang ingin kita letakkan kerjaya, faktor yang paling penting adalah diri mereka sendiri. Dan kaunselor dalam menjalankan kaunseling kerjaya perlu melihat apakah potensi, apakah pencapaian, apakah minat mereka ke arah kerjaya tersebut. So, dekat situ kita boleh kaitkan perkara tersebut dan sesuai dengan minat mereka. Kerana apa? Murid berkeperluan khas ini untuk dimasukkan dalam bidang profesional agak tidak. Certain budak ataupun setengah budak berkeperluan khas tidak sesuai. So, untuk mereka ni, untuk masuk ke bidang pekerjaan itu perlu ada pekerjaan yang khusus atau sesuai untuk mereka. Jadi seterusnya kita akan masuk juga kepada apakah poin yang seterusnya. Okey, yang akan dibentangkan oleh presenter yang seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Abu Bakar, nomometri I18303343. Okey, saya akan menyambung pembentangan di bawah bahagian ulasan kajian, ulasan kandungan. Seterusnya saya akan masuk kepada topik tujuan kajian. Kajian ini dilaksanakan untuk memahati sejauh mana pandangan guru bimbingan dan kaunseling terhadap latihan, pengetahuan dan kemahiran dan kesedaran dalam menjalankan kaunseling kerjaya bagi murid berkeperluan khas. Okey, bermakna jurnal ini dia mengkaji tentang persepsi guru bimbingan dan kaunseling terhadap mereka punya latihan ataupun pengetahuan dan kesedaran dan perjalanan menjalankan dan pelaksanaan menjalankan kaunseling terhadap murid yang berkeperluan khas ni. Contohnya, murid berkeperluan khas ni tidak sama dengan murid yang normal. Murid yang berkeperluan khas ni mempunyai jauh lebih banyak bimbingan dan pertolongan, lagi-lagi daripada segi komunikasi ataupun bimbingan yang lebih mendalam yang khusus kepada murid berkeperluan khas ni ataupun murid golongan kurang upaya ini. Seterusnya, Tolbert mendefinisikan kerjaya sebagai satu rangkaian pekerjaan yang melibatkan diri seseorang individu. Definisi ini bermaksud setiap orang mempunyai kepentingan dalam hidupnya adalah pekerjaan. Jadi termasuk jugalah kepada murid berkeperluan khas ni mempunyai pekerjaan ataupun kerjaya yang boleh mereka kecapi dalam hidup. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi yang merupakan cabaran utama dalam membimbing golongan istimewa ini. Jadi jurnal ini bertujuan untuk memahati sejauh mana persepsi guru bimbingan kaunseling kepada terhadap latihan ataupun kemahiran dan kesedaran menjalankan sesi kaunseling ini, yang mana mempunyai cabaran yang tersendiri. Seperti yang saya cakap tadi, cabaran dalam berkomunikasi dengan murid berkeperluan khas tu tadi. Okey, seterusnya kita akan melihat persepsi yang dikaji.
di dalam jurnal ini terdapat dua persepsi yang dikaji oleh penulis tentang dua persepsi. Yang pertama, apakah persepsi guru bimbingan dan kaunseling dengan pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas dari aspek latihan, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran dalam melaksanakan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas ni. Persepsi yang kedua, apakah hubungan di antara persepsi guru bimbingan kaunseling dengan pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Jadi dua persepsi utama yang dikaji oleh penulis tentang nak melihat dari sudut guru ni terhadap latihan, kemahiran ataupun pengetahuan dengan kesedaran menjalankan sesi kaunseling kerjaya terhadap murid berkeperluan khas ni. Seterusnya, konsep dan tema kajian. Persepsi yang menjadi isu utama terhadap pembangunan diri murid berkeperluan khas dalam pemilihan kerjaya di peringkat sekolah. Ini bermakna isu utama murid berkeperluan khas ni adalah bagaimana mereka nak memilih satu kerjaya ni dengan bimbingan dan pertolongan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Dan guru bimbingan kaunseling ini menghadapi cabaran ataupun halangan untuk membuat dalam bimbingan dan dalam pertolongan untuk membantu murid berkeperluan khas ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hasil kajian. Hasil kajian ni dibahagikan kepada dua. Yang pertama, tahap persepsi guru bimbingan kaunseling dari aspek latihan, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran. Yang kedua adalah pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Okey. Yang pertama tadi, guru bimbingan kaunseling masih lagi tidak mencapai tahap profesionalism dalam profesionnya. Okey. Tahap kebesanan profesionalism ini bergantung ataupun tak mencapai tahapnya sekiranya guru bimbingan dan kaunseling ini berhadapan dengan halangan ataupun cabaran. Contoh cabarannya adalah cabaran dari segi berkomunikasi, di mana guru bimbingan kaunseling ini tidak mempunyai kemahiran yang khusus untuk melaksanakan ataupun untuk berkomunikasi dengan murid berkeperluan khas ini. Okey, seterusnya guru bimbingan dan kaunseling tiada latihan yang khusus untuk mengendalikan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Okey, maksudnya guru bimbingan dan kaunseling ini tiada kemahiran yang khusus yang mereka belajar semasa di institusi ataupun di mana mereka belajar. Mereka tidak diajar tentang bagaimana untuk berhadapan ataupun berkomunikasi serta bagaimana untuk menjalankan sesi bersama dengan pelajar berkeperluan khas ni, murid berkeperluan khas ini. Okey, seterusnya guru bimbingan kaunseling tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam satu teori, satu pendekatan ataupun satu strategi, mana guru ini tidak mempunyai kesediaanlah terhadap satu teori, yang mana mereka ni tidak mempunyai satu pegangan teori yang tetap untuk melaksanakan sesi kaunseling, ataupun walaupun tiada teori yang sesuai digunakan untuk murid berkeperluan khas ini, tetapi kebesanan sesi kaunseling ini bergantung juga kepada kecekapan ataupun
kemahiran, skill yang guru bimbingan kaunseling ini perlu ada. Okey, seterusnya kesedaran guru kaunseling sekolah untuk menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerjaya kepada klien. Okey, ini bermaksud hasil daripada kajian yang dilakukan terhadap guru bimbingan kaunseling ini mendapati mereka mempunyai satu halangan ataupun kesedaran untuk menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerjaya kepada klien MBK. Jadi guru bimbingan kaunseling ini fahamlah di mana kelemahan ataupun halangan, cabaran yang mereka hadapi. Jadi selepas menjalankan kajian ni kepada guru bimbingan kaunseling, jadi mereka mempunyai kesedaran lah dalam isu yang mereka sedang hadapi ini. Okey, yang terakhir adalah pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Okey, persepsi guru bimbingan kaunseling sepenuh masa antara kesedaran dalam melaksanakan kaunseling kerjaya dan dari aspek latihan, pengetahuan dan kemahiran mempunyai perkaitan yang kuat. Okey, maksudnya dua persepsi yang dikaji ini di antara persepsi guru bimbingan kaunseling terhadap latihan, kemahiran ataupun pengetahuan dan persepsi guru bimbingan kaunseling ini dalam kesedaran menjalankan sesi kaunseling terhadap murid berkeperluan khas ni sangat berkait rapat. Sekiranya guru bimbingan kaunseling ini tidak mempunyai kemahiran, tidak mempunyai pengetahuan ataupun latihan yang secukupnya ataupun yang baik, jadi ia mempunyai kaitan ataupun memberi kesan kepada kesedaran guru bimbingan kaunseling ini terhadap untuk menjalankan sesi kaunseling dengan murid berkeperluan khas ni. Jadi setelah dikaji dan dibuat kajian oleh penulis jurnal ni, jadi dapat hasil dapatan kajian ini sangat berkait rapatlah antara dua persepsi yang mereka kaji ini. Dan kajian menunjukkan tahap persepsi guru bimbingan kaunseling sepenuh masa berada di tahap sederhana. Maknanya kedua-dua persepsi yang dikaji ini dapat dinyatakan ataupun dinyatakan masih berada di dalam tahap yang rendah. Dan dapat dirumuskan bahawa guru bimbingan kaunseling ini mempunyai masalah, halangan dan cabaran untuk menjalankan perkhidmatan kaunseling kerjaya terhadap murid berkeperluan khas. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Hairuzaman, nombor metrik I18303316. Untuk kali ini saya nak bentangkan tentang tajuk persepsi guru bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Untuk bahagian saya akan bentangkan tentang ulasan kritis artikel. Okey. Yang pertama sekali, dalam artikel ni ada menjalankan kajian. Dia dibuat untuk melihat kesungguhan guru bimbingan dan kaunseling dalam membantu murid berkeperluan khas memilih kerjaya. Okey, seterusnya guru bimbingan dan kaunseling berperanan penting dalam membentuk keterampilan vokasional murid berkeperluan khas yang bersesuaian dengan minatnya. Seterusnya, keperluan dalam memiliki pekerjaan adalah elemen penting dalam memenuhi keperluan asas manusia seperti yang dinyatakan dalam hierarki keperluan Maslow, untuk seseorang itu berfungsi dengan sempurna tanpa mengira keupayaannya. Okey, ini menurut kepada Rizwan, Arman dan Raslina. Okey, 2008. Seterusnya, dalam artikel ni terdapat dua persoalan utama yang dinyatakan. Dua persoalan ni dia menimbulkan kerisauan
kerisauan pengkaji, okey, terhadap profession kaunseling dan masyarakat pada masa hadapan. Okey, untuk persoalan yang pertama, persepsi guru bimbingan dan kaunseling dalam melaksanakan kaunseling kerjaya terhadap murid berkeperluan khas dari aspek latihan, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran diri. Okey. Kat sini dia nyatakan yang persepsi guru bimbingan dan kaunseling ni dia dipersoalkan sebab dalam kajian ni dia buat kajian terhadap 40 orang guru bimbingan dan kaunseling, okey, terdiri daripada aliran integrasi. Dia punya keputusan hasil dapatan daripada kajian tu menunjukkan skor yang sederhana, okey. Bila pada skor yang sederhana ni, guru bimbingan kaunseling ni dia tak lagi mencapai profesionalisme dalam profession. Okey. Maksud profesionalisme ni kat sini kita boleh fahamkan ialah profesionalisme khidmat kaunseling berkeperluan khas. Okey. Kaunseling berkeperluan khas bermaksud sejauh mana guru bimbingan dan kaunseling boleh menjalankan tugas secara berkesan. Seterusnya kat sini pun dalam persoalan ni dia gambarkan kurangnya keterlibatan guru bimbingan dan kaunseling ni menyebabkan ketidakseimbangan profession dalam menjalankan perkhidmatan yang lebih tertumpu kepada murid tipikal semata-mata. Okey, maksudnya dia lebih tumpukan kepada murid yang normal sajalah. Dia tak tumpukan kepada murid berkeperluan khas. Okey. Seterusnya profession. Okey, profession sebagai guru bimbingan dan kaunseling ni tidak mempraktiskan amalan kaunseling di kalangan murid berkeperluan khas sebagaimana di luar negara yang menjadikan perkhidmatan tersebut sebagai pusat perkembangan pelajar. Okey. Jadi kat sini dia terangkan yang kita dekat Malaysia ni kurang tekankan pada benahi tentang kejayaan ataupun perkembangan murid berkeperluan khas. Dia lebih kepada murid-murid biasa. Jadi kat sini dia tak ada keutamaan untuk murid berkeperluan khas ni. Okey. Macam kat sini dia sebut lebih kepada murid tipikal semata-mata. Maksudnya lebih kepada murid yang biasa saja. Mungkin datang saya keliru dengan ni, mungkin setakat biasa-biasa je. Dia punya keupayaan tu keupayaan biasa, normal, sihat, tubuh badan semua sempurna kan. Bukan macam murid berkeperluan khas ni mungkin ada sedikit kekurangan, mungkin dari segi mental, mungkin dari segi fizikal. Bukan kita boleh katakan mungkin sejak lahir, mungkin peristiwa kemalangan ke kan. Okey. Seterusnya macam yang tadi ada dua persoalan. Tadi persoalan pertama, yang ni persoalan kedua. Persoalan kedua ni berkenaan tentang hubungan di antara persepsi guru bimbingan dan kaunseling dengan pelaksanaan kaunseling kerjaya di kalangan murid berkeperluan khas. Okey. Dekat sini dia timbulkan tanda tanya, adakah pelaksanaan kaunseling kerjaya terhadap murid berkeperluan khas ni dipengaruhi oleh persepsi guru bimbingan kaunseling? Lepas kita semak balik, kita kaji balik artikel ni, saya dapat rumuskan persepsi guru bimbingan dan kaunseling ni dia memang mainkan peranan dalam mencairkan kerjaya kaunseling kerjaya kepada murid berkeperluan khas. Okey. Tapi macam mana pun, walaupun dia mainkan peranan, tapi berdasarkan hasil dapatan kajian tu, dia tunjukkan, okey, latihan, pengetahuan dan kemahiran dan kesedaran diri guru bimbingan kaunseling ni pada tahap yang sederhana. Dan dianya boleh katakan membimbangkan, okey, sebab murid berkeperluan khas ni macam kita tak bagi tak diberi keutamaan kat situ. Seterusnya, kurangnya keterlibatan. Okey, ni menurut Maynard dan Gibbons, okey, 2015, kurangnya keterlibatan guru bimbingan dan kaunseling dalam pembangunan diri, khususnya dalam proses transisi kerjaya murid berkeperluan khas. Okey. Kat sini pun dia dah jelaskan guru bimbingan kaunseling ni dia kurang terlibat dalam pembangunan diri. Maksudnya dia kurang terlibat dalam
proses kita panggil latihan ataupun sama ada psikologi ke dari segi fizikal kan. Macam yang sebelum ni saya sebut keterampilan vocational. Okey, dia kurang terlibat, jadi kurangnya latihan, ilmu pengetahuan kan, kemahiran. Lepas tu dia pun kurang sedar yang sebenarnya murid berkeperluan khas ni pun patut diberikan keutamaan. Seterusnya dalam poin persoalan kedua ni, tiadanya latihan yang berfokuskan murid berkeperluan khas di institusi pendidikan yang melatih para guru menyukarkan guru bimbingan dan kaunseling untuk mencapai keberhasilan dan kemenjadian murid secara menyeluruh. Okey. Untuk yang ni akhirnya kesannya bukan kesan, sebenarnya kat sini dia bila guru bimbingan dan kaunseling ni dia tak terlibat dengan, kurang terlibat dengan berkaitan dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan murid berkeperluan khas ni, dia tak ada kesedaran. Okey, tak ada kesedaran yang boleh gambarkan guru bimbingan kaunseling ni langsung tak peduli pada murid berkeperluan khas. Seterusnya, untuk yang seterusnya berkenaan tentang keberkesanan artikel pada masa akan datang. Okey, ini berkaitan dengan artikel ni. Okey, pada pandangan saya, artikel ni dia memang sangat membantu pada masa akan datang. Dia untuk membentuk guru bimbingan dan kaunseling ataupun melatih guru bimbingan dan kaunseling supaya lebih profesional dalam profession. Okey. Kat sini pun bila guru bimbingan kaunseling lebih profesion, dia lebih dapat menghasilkan ni, dia lebih dapat membantu murid. Sebenarnya dapat merealisasikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang dibuat yang targetnya daripada 2013 sampai 2025 dalam anjakan ke-10 menyatakan tentang keberhasilan murid. Okey, ni untuk hasilkan murid yang lebih berjaya. Seterusnya, golongan kurang upaya tidak diketepikan dari pelbagai aspek, sama ada dari segi pendidikan, latihan vocational dan pembelajaran sepanjang hayat. Okey, kat sini dia tak asingkan pun sama ada murid tu normal ke apa, dia samakan. Okey, maksudnya semua murid tu sama. Lepas tu dalam artikel ni pun dia ada sebut berkenaan tentang perkara 28 dalam kurungan 2 Akta 685. Dia memperuntukkan kepada kerajaan dan penyedia pendidikan swasta, mereka ni perlu menyediakan penyesuaian muhasabah dan sesuai dengan murid berkeperluan khas. Maksudnya ikut keperluan masing-masing. Contoh, kita boleh bagi contoh, katakan pelajar buta, dia tak boleh melihat, jadi macam mana nak belajar, jadi dia perlukan braille. Okey, teknik braille kan. Tapi macam mana kalau dekat sekolah tu tak ada cikgu yang boleh baca braille? Jadi untuk dalam perkara 28 ni, Akta 685 ni, dia menyarankan supaya kerajaan dan penyedia pendidikan swasta ni sekurang-kurangnya adalah juga yang boleh buat, yang boleh mahir, ada kemahiran tu kan. Seterusnya, Akta undang-undang yang nyatakan dalam artikel ni, dia beri celik akal kepada semua golongan masyarakat termasuk guru bimbingan dan kaunseling. Okey, bila dia sebut macam tajuk ni berkenaan tentang murid berkeperluan khas. Okey, sedang bila kita sebut tentang kaunseling ni, kita lebih pada masalah psikologi. Okey, tapi sebenarnya bukan saja psikologi. Okey, dia dan juga bukan saja kepada golongan normal saja, sedangkan sebenarnya syarat kaunseling ni dia perlu menerima kliennya tanpa syarat. Okey, jadi maksudnya murid berkeperluan khas ke orang kurang upaya ni pun perlu diterima. Seterusnya, artikel ini juga mengetengahkan peranan guru bimbingan dan kaunseling serta kesukaran dan masalah yang akan dihadapi sekiranya tiada profesionaliti dalam melaksanakan profession dalam membantu masyarakat tanpa sebarang syarat. Okey, ni macam saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan awal tadi berkenaan tentang peranan guru bimbingan kaunseling, dia memainkan peranan penting dan kesukaran serta masalah yang akan dihadapi. Okey, bila guru bimbingan kaunseling ni dia tak pentingkan macam pelajar berkeperluan khas ni, dia akan bawa masalah. Okey,
mungkin dia akan nampak macam guru bimbingan kaunseling ni tak peduli. Jadi apa gunanya guru bimbingan kaunseling kat situ kan. Lepas tu membantu masyarakat tanpa syarat. Macam saya cakap tadi, seorang kaunselor ni dia perlu menerima kliennya tanpa sebarang syarat. Okey, maksudnya dia tak kira lah dia tu normal ke, kurang upaya ke apa kan. Sebab ialah dia perlu menerima klien tanpa syarat. Seterusnya isu kecekapan dan kemahiran guru bimbingan dan kaunseling kerap dibahas memandangkan harapan dan kredibiliti profesi tersebut terhadap pandangan dan kehendak masyarakat. Okey. Guru bimbingan dan kaunseling ni bila macam poin yang sebelum ni, bila dia tak pedulikan tentang guru bimbingan dan kaunseling ni, pandangan masyarakat dengan apa yang masyarakat nak, katakanlah macam masyarakat nak semua orang sama rata, tapi bila guru bimbingan kaunseling ni dia boleh pula macam membagi-bagikan dan macam membagikan klien, membeza-bezakan klien. Jadi kat sini pandangan masyarakat terhadap guru bimbingan kaunseling ni jadi macam boleh kita kata menurun ataupun terpesong harapan kan. Harapan dia tinggi kepada guru bimbingan kaunseling, tapi bila guru bimbingan kaunseling macam ni, dia jadi macam menurun, macam baik tak payah jadi guru bimbingan kan, guru bimbingan kaunseling tu kalau dah macam ni. Dan poin yang terakhir sekali, profession guru bimbingan dan kaunseling dilihat sebagai pekerjaan yang memberikan impak positif kepada semua murid, terutamanya murid berkeperluan khas. Okey. Jadi kat sini memang nampakkan peranan guru bimbingan dan kaunseling ni penting, sebab bila murid tu datang kepada kita, maksudnya dia memerlukan bantuan. Okey. Dia perlukan bantuan kita, bantuan guru bimbingan dan kaunseling tu untuk kat sini yang kita sebut sebagai kaunseling kerjaya kan. Jadi bila dia ada kekeliruan kerjaya, macam untuk golongan yang normal ni dia tak boleh buat ni, tapi dia boleh kerja lain. Tapi bila macam murid berkeperluan khas ni ataupun yang kurang upaya sikit ni, dia ada setengah kerja boleh, ada setengah kerja akan terima dia. Jadi kat sini dia mungkin ada kekeliruan. Okey, mungkin dia pekerjaan ni mungkin dia minat lebih pada mekanikal, tapi dia tak boleh buat macam tu. Jadi guru bimbingan kaunseling ni walaupun dia tak tolong dari segi kemahiran, dia boleh bekalkan maklumat kepada murid berkeperluan khas ni untuk supaya masa depan mereka ni lebih nampak, supaya mereka lebih nampak untuk pergi ke mana. Okey. Seterusnya saya rasa itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarazi bin Mat Saman. Nombor matrik I1830321. Tajuk saya punya perbentangan adalah kaunseling kerjaya di sekolah. Okay, saya mendapat tajuk bagi kesimpulan. Okay, kesimpulan dia, kesimpulan daripada jurnal ni adalah murid berkeperluan khas ini sangat perlu dibantu berbanding murid normal berikutan limitasi tahap keupayaan untuk meneroka kebolehan diri dalam membuat penyelesaian kerja. Tu set 2014. Lepas tu seterusnya merupakan bantuan ataupun persediaan untuk masuk ke alam pekerjaan. Okey, maksud dia kaunseling kerjaya ni dia membantu pelajar-pelajar untuk mengetahui, untuk mereka tahu step seterusnya untuk ke alam pekerjaan. Okey, seterusnya adalah cabaran. Cabaran di dalam jurnal ni yang berkaitan dengan murid kurang upayaan. Okey. Cabaran dia tahap kecekapan guru kaunseling yang memberi perkhidmatan kaunseling kerjaya di peringkat sekolah amat rendah. Okey, seperti kita tahu, kaunseling ni tak semua sekolah yang menekankan dengan betul-betul, sebab ada setengah sekolah dia tak ada pun guru kaunselor yang sebenarnya. Okay, seterusnya latihan yang diberikan kepada guru kaunseling kerjaya adalah sedikit ataupun tidak lengkap. Okay, disebabkan penekanan di peringkat sekolah ni adalah rendah. Jadi modul-modul ataupun latihan-latihan yang diberikan kepada guru-guru ni kadang-kadang tidak lengkap pun. Kadang-kadang ada setengah sekolah hanya menggunakan guru-guru yang sedia ada, hanya diantara kepada kursus saja. Okay, seterusnya guru yang berada dalam bimbingan dan kaunseling sering mendapat tanggapan negatif sekiranya gagal
memberi perkhidmatan yang diinginkan oleh klien. Okey, maksud kat sini dia menyatakan bahawa kadang-kadang guru kaunseling ni kadang-kadang guru kaunseling ni bagi nasihat, bagi apa dekat student, tapi student tak jadi seperti mana yang mereka katakan. Bila tak jadi seperti mana yang mereka katakan, klien ni menganggap kata benda tu akan bagi tanggapan negatif lah kepada guru bimbingan kaunseling ni, sebab dia merasa macam tak jadi pun benda ni. Itulah tanggapan negatif yang selalu dia bagi kat guru-guru bimbingan kaunseling. Okey, seterusnya cadangan. Cadangan ni adalah tahap profesionalism guru bimbingan kerjaya perlu dipertingkatkan, bermula di peringkat atasan, khasnya di peringkat lembaga. Okey, kat sini maksud dia bukan kita nak salahkan lembaga. Maksudnya kat sini lembaga lembaga kaunseling Malaysia ni perlu memberikan lebih banyak perhatian kepada guru bimbingan kerjaya ni. Okey, seterusnya adalah guru bimbingan kerjaya juga dipertanggungjawabkan jika tidak dapat bantu klien kerana okey. Maksud dia kat sini, kalau guru kebimbingan kerjaya ni tak dapat nak uruskan klien tu, dia perlu tanggungjawab atas klien tu. Okey, kerana persepsi orang ramai adalah seorang guru bimbingan kerjaya. Kan, sebab persepsi orang ramai katakan dia ni guru bimbingan kerjaya, mesti dia tahu pasal kerjaya kan. Okey. Mereka perlu mempunyai pelbagai cara dan teknik dan teori untuk membantu klien. Maksudnya kat sini guru bimbingan kerjaya ni perlu memperbanyakkan diri mereka tu dengan teknik, teori untuk membantu klien. Okey, seterusnya menyediakan modul. Ia akan membantu guru bimbingan kerjaya ni menjalankan tugasnya mengikut standard piawaian yang ditetapkan. Okey, maksudnya kat sini perlu ada piawaian dan juga modul. Maksudnya pihak lembaga ataupun pihak mana-mana pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan modul yang lengkap serta standard piawaian yang ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Jadi bila ada standard dan piawaian yang ditentukan, perkhidmatan yang dijalankan oleh guru bimbingan kerjaya ni akan jadi lagi lebih mantap lah. Okey, itu saya daripada saya. Terima kasih.